Assalamualaikum warahmatullahi. Testing sound. Kalau ada siapa-siapa yang masuk dalam live ni sekarang ni, kita nak check sound dulu Sound dengan gambar ada tak? Clear tak? Kalau boleh komen. Kita nak tengok kalau ada komen sound suara jelas ataupun tak jelas. Gambar boleh nampak tak? Assalamualaikum semua. Selamat petang. Sekejap kita cuba. Kita tunggu sekejap. Saya rasa tetamu kita pun dah ada ni, tapi kita tunggu sekejap Kita bagi kawan-kawan kita masuk dulu dalam live ni. Okey, saya rasa kita boleh start dulu sekarang sebab tetamu kita pun dah ada ni. Kita tak nak ambil masa lama. Kita pun sebenarnya program kita hari ini kita nak sembang santai, kita nak borak-borak dengan bekas pengurus yang pernah menguruskan pasukan dia untuk menyertai kejohanan JES lah, Generasi Isukan Sekolah. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri dulu. Saya Syah daripada Jam Bijak Esport. Di mana kita Jam Bijak Esport ni adalah penganjur bagi kejohanan isukan sekolah. Di tahun 2020 kita dah anjurkan JES ni untuk negeri Selangor, dan sekarang tahun 2021 kita pergi kepada negeri Perak, Johor dan juga Kedah. Kita anjurkan program yang sama, iaitu program Generasi Isukan Sekolah, yang mana yang pelajar yang boleh terlibat ialah tak kisah pelajar daripada sekolah menengah dan juga sekolah rendah bagi ketiga-tiga negeri itu, as long as dia berdaftar dengan JPN. Okey, saya rasa kita punya live petang ni kita sebenarnya nak tahu pengalaman cikgu menguruskan pasukan je lah sebenarnya. Satu, kita nak bagi tahu untuk kejohanan tahun ini, Generasi Isukan Sekolah bagi Perak, Johor dan juga Kedah, kita akan mulakan siri ketiga. Siri ketiga kejohanan ni iaitu bermula daripada bulan Julai. Pendaftaran untuk siri ketiga sekarang dah dibuka. Bagi mana-mana cikgu ataupun pelajar daripada ketiga-tiga negeri itu yang berminat nak join, boleh ke page Jam Bijak Esport dan dapatkan link pendaftaran daripada sana. Okey, satu saya nak bagi tahu untuk generasi isukan sekolah ni, untuk siri ketiga, pendaftaran mestilah pelajar daripada sekolah yang sama, daripada negeri yang sama, dan guru mestilah dilantik sebagai dia punya manager atau pengurus pasukan. Untuk siri ketiga ni mesti guru yang jadi pengurus pasukan. Kalau let's say for example murid nak tolong daftarkan, contohnya pelajar sekolah menengah dia nak daftarkan pasukan dia, dia boleh daftarkan, tapi maklumat pengurus tu mestilah maklumat guru mereka, yang mana email address guru dia, nombor telefon guru dia. Itu syarat-syarat dia, mudah je syarat dia. Penyertaan adalah percuma. So kalau mana-mana yang cukup syarat ni,
tak ada masalah untuk kita nak masukkan dia ke dalam kejohanan ni lah. Dan nama pasukan dia selalu juga yang membuat silap ni, even daripada tahun 2020 lagi. Nama pasukan mestilah mewakili sekolah, nama sekolah. Contoh SMK ataupun SMK Parit Bunta contohnya. Mesti ada SMK EB contoh. And then boleh taruh nama pasukan lah. Kalau selepas ada nama pasukan. Okay, so sebentar saya rasa kita punya tamu undangan kita pun dah ada ni. Sekejap, saya check dulu. Okay, sebentar Dapat ni tadi kalau nak daftar boleh pergi dekat kita punya Facebook official kita lah, Jen Bijak Esport, ataupun boleh pergi dekat jenbijak.my, jenbijak.my. Kat sana ada link untuk mendaftar. Kita akan gunakan platform daripada MESF, yang mana mereka adalah Persatuan Isukan Malaysia lah. So kita akan pakai platform daripada MESF. Program kita ni ditaja oleh Realme Malaysia, disokong oleh KBS dan juga MESF sendiri. So kita tunggu kalau cikgu dah ready, nanti kita akan masukkan cikgu dekat dalam live ni. Okay. Hello, Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu. Macam mana? Ya, Alhamdulillah. Sihat. Cik Syah, macam mana? Saya Alhamdulillah sihat. Saya bekerja di office. Tak ada bekerja di rumah. Bekerja di office je. Betul. Okay. Semalam cuti sehari je? Ya. Okay, cikgu. Ya. Sebelum kita teruskan, kita nak sembang santai je sebenarnya ni cikgu. Kita tak ada formal sangat pun. Kita sembang-sembang je. Okay cikgu, sebelum kita mula, perkenalkan diri cikgu dulu cikgu. Daripada sekolah mana cikgu ni? Ramai nak kenal ni. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya nak berterima kasih lah. Okay. Setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak jenbijak.my yang telah jemput saya untuk sembang santai ni. Saya tak expect sebenarnya benda ni. Dalam ramai-ramai cikgu tu, ramai cikgu sebenarnya. Tapi tiba-tiba Puan Julia daripada jenbijak.my, dia WhatsApp saya tanya kalau boleh. Saya pun tengah cuti, Alhamdulillah, insyaAllah. Dapatlah luang masa untuk jenbijak sekejap. Okay. Nama saya Muhammad Aslam bin Muhammad Amran. Okay, saya sekarang bertugas di SMK Taman Tasik. Okay, Taiping, Perak. Okay, kalau tahu Lake Garden tu, dekat lah tu. Dekat sangat lah dengan sekolah saya. Okay, Taman Tasik Taiping. Dekat dengan Zoo Taiping. Okay. Saya pun cikgu baru juga, baru 3 tahun bertugas. Okay, dan untuk Jen Bijak punya event ni, saya dah bawa 2 siri. Okay, siri 1 dan juga siri 2. InsyaAllah siri 3 pun saya akan bawa juga tim saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, cikgu. Ya. Kalau bagi pandangan cikgu lah, kita mulakan dengan program-program yang jenis macam ni program e-sport. Bagi pandangan cikgu sendirilah. E-sport ni dengan murid-murid, dengan cikgu macam mana? Okay, baik. E-sukan daripada pandangan saya lah seorang cikgu baru, cikgu muda. Sebenarnya ia agak tak dikenali ramai. Orang ingat main game ni apa pula game ni kan, kenapa sukan pula? Game ni duduk pun boleh main kan, takkanlah bersukan kan. Tapi pada pandangan saya, ia hanyalah satu, yang pertama-tamanya adalah satu bentuk hiburan lah. Okay, hiburan untuk kita. Okay. Main game, okay, release tension, release stress, dan juga satu bentuk didikan yang secara tak langsung. Okay. Bagi saya seorang cikgu, saya pun tak adalah gamer tegar. Saya main lah juga, cuma tak adalah tegar. Cuma apa yang boleh saya katakan dari segi budak-budak ataupun pelajar, okay, pelajar kita ni sangat ramai yang berbakat dalam e-sukan, sangat ramai. Saya boleh katakan kalau kita tengok
penyertaan di genbijak.my ataupun GES. Okey, sangat ramai. Satu tim 6 orang. Okey, 6 orang itu hanya satu tim. Satu sekolah boleh bawa 2 tim dan lebih. Itu untuk satu sekolah. Cuba bayangkan dalam satu negeri ada berapa sekolah. Sangat ramai yang berbakat dalam e-sport. Jadi bagi saya ini adalah satu peluang untuk para pelajar cuba untuk tonjolkan bakat mereka. Itu pandangan saya lah, Cik Syah. Okey, Cikgu Aslam, saya nak bagi tahu ni yang kita ni live kita ni, kita ada cross post juga dekat page unit pembangunan bakat murid sukan JPN Perak. So just nak bagi tahu cikgu lah kita ada cross post kat sana lah. Sebab ni tadi nanti untuk siri ketiga ni kejohanan kita pun kita akan live stream dekat sana juga. Sebelum ni tak ada kan? So lepas ni kita akan live stream dekat sana. Okey. So lepas daripada cikgu ni nanti kan kita akan ada lagi, kita akan interview lagi cikgu-cikgu lain lah. Kita sebenarnya kita nak tanya pengalaman. Okey, macam cikgu cakap tadi, cikgu pun baru lagi kan, baru 3 tahun. 3 tahun pun lama sebenarnya cikgu tu. 3 tahun lama. Okey, so nak tahu ni cikgu, okey untuk e-sport ni kalau sebelum ni pernah ada tak buat di negeri Perak sendiri? Contohnya sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni. Okey, setahu saya sepanjang saya cuba tengok perkembangan e-sport di Malaysia, khususnya di negeri Perak lah. Okey, di negeri Perak kita pernah maksud saya isukan pernah dipertandingkan di SUKMA ataupun Sukan Malaysia Perak pada tahun 2018. Pada waktu tu banyak game macam Dota 2, Tekken 7, FIFA. Okey. Itu untuk negeri Perak lah. Daripada sekolah pula saya tak berapa pasti, tapi saya mungkin ada kejohanan yang dipertandingkan di sekolah-sekolah. Untuk sekolah saya kami memang tak pernah buat. Kami memang tak pernah ada pengalaman menganjurkan kejohanan lah sebagaimana kejohanan yang Gen Bijak buat ni. Okey. Pengalaman cikgu sendiri, cikgu dah hantar tadi, cikgu bagi tahu siri 1 dah ada, siri 2 dah ada. Berapa tim jumlah pasukan yang cikgu dah hantar? Baik, untuk siri 1 dan siri 2, SMK Taman Tasik Taiping telah hantar untuk siri 1 3 kumpulan, 3 pasukan. Okey, dan pasukan kami berjaya mendapat tempat yang ke-7. Okey, dan satu tim dapat tempat yang ke-7 negeri dan lagi 2 tim tidak dapat, pergilah sebab kalah di peringkat saingan. Untuk siri 2 SMK Taman Tasik Taiping telah berjaya mendapat tempat ke-3 Perak. Okey, dan akan bawa ke peringkat juara versus juara lah SMK Taman Tasik insya-Allah dalam bulan ni 26 Jun. Betul bulan ni 26 Jun. Okey. So cikgu, budak-budak yang cikgu bawa ni kan nombor 1 lah, kita start daripada segi pendaftaran. Macam mana cikgu uruskan pendaftaran dia orang? Sebabnya sampai sekarang pun kita dah masuk siri ketiga ni kan, masih ramai lagi cikgu yang ada masalah nak daftar cikgu. Macam mana tu? Daripada segi pendaftaran ya, sebenarnya pada siri yang pertama saya ni memang sangat tak tahu pasal Gen Bijak ni. Anak murid saya yang bagi iklan, bagi ads, mereka bersemangat lah, bersungguh-sungguh. Cikgu tolong kami nak masuk pertandingan ni, kami nak masuk kejohanan ni. Memang saya tengok sungguh-sungguhnya budak tu saya bawa. Okey, saya bawa, alhamdulillah mereka dapat tempat yang ke-7. Okey, untuk siri yang pertama. Okey, untuk siri yang kedua, tim yang sama saya bawa dapat tempat yang ke-3. Alhamdulillah. Okey, daripada segi pendaftaran. Okey, untuk siri 1 kita guna website tournament. Tournament ni bagi saya tak jauh beza dengan website untuk siri 2 ni, mesf.gg ni. Okey, untuk tournament ni tak nak kata susah tak susah, nak kata senang pun tak senang sebab saya pun belajar juga. Sebab apa yang menyebabkan kesusahan kepada cikgu-cikgu adalah sebenarnya sebab e-sport ni dia kurang diberi pendedahan kepada cikgu-cikgu. Jadi cikgu pun ramai yang first time, macam saya juga first timer. Jadi kita perlu banyak belajar. Okey, daripada situ kita kena tengok macam mana nak buat. Mula-mula first step ambil maklumat daripada budak-budak. Okey, macam saya buatlah. Okey, first step saya akan minta maklumat daripada tim saya, tim 1 contoh. Saya akan bagi satu
form kepada kapten dan kapten akan minta maklumat-maklumat daripada anak buah. Selamai 5 orang termasuk simpanan. Sama juga dengan tim yang kedua dan tim yang ketiga. Bezanya untuk yang MESF Siri 2 ni dan tournament ni hanyalah dia menggunakan nombor dan email yang berlainan. Itu je lah yang saya tengok beza dia. Yang lain sama, tak ada beza sangat. Pengalaman daripada CD yang pertama tu memang saya gunakan CD yang kedua ni. Memang sangat membantu. Itulah. Cuma cikgu-cikgu kurang penyerahan. Mungkin. Sebenarnya kalau untuk mana-mana tournament, kalau bukan yang kita anjur, tournament luar pun, memang kalau contoh kata nak daftar lebih daripada satu tim tu memang dia kena ada 2 akaun yang berbeza untuk daftar. Dia tak boleh satu akaun untuk daftar. So mungkin daripada segi situ mungkin cikgu lah, dia confuse sikit kot. Tapi bila dah dapat sekali, untuk seri 3 cikgu dah daftar belum? Dah, Alhamdulillah saya dah daftar 2 tim. 2 tim. Alhamdulillah. Dan satu tim dah di-approve lah. So maksud dia flow dia dah mudah tu kan cikgu kan? Ya, saya dah biasa sebab daripada pengalaman daripada siri 1, siri 2 kan benda yang sama. Jadi saya cuba buat benda yang sama je lah. Dan maklumat tu saya dah save siap-siap dalam komputer saya. So senang bila saya nak daftar untuk net siri. Betul. Betul. Kalau sebut daripada segi itu mendaftar kan, daripada segi cabaran cikgu sendiri, nak dapatkan pemain tu ada masalah tak? Ada cabaran tak kat situ? Nak dapatkan pemain ke memang semua dia orang dah ready dah? Macam saya buat satu grup WhatsApp sebab memang bagi saya timing Jen bijak buat event ni pada tahun ni sangat betul. Sebab PKP menyebabkan budak-budak ada rumah, jadi senang saya nak contact melalui WhatsApp, melalui Telegram. Bila saya buat satu grup, grup contoh macam Lakers sekolah saya kan, Taman Tasik Esport, dan saya akan minta pelajar-pelajar saya tolong bagi dekat kawan-kawan, share, masuk siapa yang berminat untuk menjadi ni. Itu cara saya lah. Yang saya tahu sekolah-sekolah lain pun ada yang buat kejohanan dalaman sekolah. Itu saya belum buat. Saya merancang untuk buat. InsyaAllah saya buat. Dan untuk player untuk siri 1, siri 2 ni, cara saya hanyalah minta maklumat untuk pelajar yang berminat sahaja. Yang bersungguh-sungguh tu memang saya akan daftarkan cepat-cepat lah. Itu cara saya. Cikgu kalau tadi cikgu cakap cikgu nak buat internally untuk sekolah cikgu kan, kalau ada apa-apa nak kami bantu, Roger je, tak ada masalah. Alhamdulillah, insyaAllah. Nanti saya akan minta lah pendapat daripada Jen bijak. Boleh. Budak-budak tadi macam mana? Dia orang maksudnya kita tahu e-sport ni kalau daripada segi budak-budak memang dia orang aware dan dia orang pun main sebenarnya kan. Kalau tak ada tournament pun main. Daripada segi macam ni. Macam sebelum ni masa di Selangor dulu, ada cikgu dia buat macam ni. Kalau awak nak masuk, make sure kan kita buat Google Classroom kan. Make sure semua dah submit semua dia punya task baru boleh masuk. Kalau cikgu macam mana? Kalau bagi saya pula, saya lebih kepada tarik para pelajar dengan cara kalau dapat kalau dapat keputusan dalam exam, kalau keputusan baik, saya akan bawa dan bagi hadiah lah. Untuk bawa untuk e-sport ni. Kami pun bercadang untuk buat kelab e-sport di sekolah. Disebabkan adanya kelab e-sport ni lah pada pelajar jadi makin semangat berusaha. Tapi dalam masa yang sama juga saya tekankan bahagian belajar, jangan tinggal. Macam training pun kami tak buat waktu PDPR. Hujung-hujung minggu, pada waktu malam, kalau ada masa kosong, masa terluang kami akan buat lah. Tapi kami tak akan kacau waktu PDPR dan dia orang akan siapkan homework dulu sebelum mula training. Itu sebenarnya kita nak tu. Kita nak dia ada balance. Main-main juga betul. Kan. Tapi kalau ditinggal PDPR tu, itu jam lah tu cikgu. Betul. Itu saya setuju, sangat setuju. Cikgu, kalau macam training tadi kan, cikgu pun ada terlibat ke dalam nak susun atur dia orang punya training tu waktu bila ataupun dia orang sama-sama sendiri je yang set? Saya banyak cuba ajak tim sekolah-sekolah lain friendly. Sebagai contoh untuk CD 1 dan CD 2 ramai saya ajak scrim lah, ataupun bahasa untuk gamer ni scrim, friendly dengan sekolah-sekolah lain. Maknanya bila kami dapat persetujuan tu, kami akan adjust satu hari lah.
Contoh macam hari Khamis waktu malam, lepas main isyak ke, kami akan cuba buat lah friendly best of 3. Itu yang cara saya. Mungkin ada cikgu-cikgu lain yang saya tengok ada yang buat jadual, sebagai contoh hari Ahad petang, Isnin malam contoh. Itu pun bagi saya satu usaha yang bagus lah sebagai mendisiplinkan anak-anak ni. Jangan tinggal belajar. Ini duk main game je, tak boleh juga kan. Jadi kena ada cara untuk disiplinkan para pelajar ni untuk tengok yang game ni bukan 100% untuk luangkan masa, tak boleh. Kita kena bagi masa untuk belajar, untuk family, untuk lagi-lagi untuk agama, untuk jangan tinggal solat. Itu yang paling penting. Okey, ni saya nak bagi tahu kalau macam ada yang dah tengok kita ni, ada nak tanya soalan dekat Cikgu Aslam ke, boleh komen je dekat kita. Boleh. Nanti kalau ada soalan kita baca. Okey, Cikgu, dalam masa Cikgu mengurus ni kan, mengurus pasukan ni bukan sikit ni, kalau 2 tim dah berapa, 12 orang lebih kurang. Lepas tu siri kedua lagi 3 tim lagi contohnya kan. Kalau ada masalah, macam mana nak settle masalah ni internally? Kalau 12 orang ramai ni, kepala lain-lain tu, macam mana tu nak selesaikan masalah? Masalah ni sangat banyak lah. Kalau daripada segi pengalaman saya daripada siri 1, yang paling ramai, paling kebiasaannya budak-budak ni dia masa. Bila nak tepati masa tu, bila contoh macam pukul 9 kita akan match yang bracket yang pertama. Bracket pertama ni sekian-sekian kena ada dalam room. Ada yang time tu jugalah nak pergi tandas, time tu jugalah nak makan. Jadi saya dah warning siap-siap dalam grup WhatsApp. Kami ada grup WhatsApp sendiri. Jangan biarkan para pelajar daripada sekolah lain tunggu kita. Kita siap-siap dalam room dulu, kita standby dulu dan kita masuk sama-sama. Jangan biarkan dia orang tunggu. Itu salah satu bagi saya, salah satu etika dalam sukan jugalah. Jangan menyusahkan pihak lawan, kita kenalah lebih disiplin. Itu cara saya. Jadi itulah warning lah juga. Bentuk warning jugalah kepada budak-budak tu. Betul. Lagi satu Cikgu, sebenarnya dalam e-sport ni, masa tu sebenarnya paling penting sebenarnya. Macam Cikgu bagi tahu lah, kalau kata kita kena start benda tu pukul 9, kalau tiba-tiba masa tu lah nak breakfast, masa tu lah nak buka roti canai, nak tuang kuah semua, dia akan kacau orang lain. Sebabnya timing e-sport ni kan kadang-kadang kalau kita main, kalau kita pro contohnya, even kalau nak jadi pro gamer, kalau kita tanya dia orang menepati. Kalau kita tak tepati masa, dia akan kacau, dia akan ganggu slot-slot orang lain. Yang itu kadang-kadang ramai orang tak faham tu. Ramai orang tak faham, dia ingat kan, main game je lah. Itu kalau kita just nak main game je lah tu, kita sampai je lah kat situ, kita tak boleh nak berkembang lah. Ya, betul, saya setuju. Sebab lagi satu lah, kalau macam tadi Cikgu cakap, satu tim kena ada 6 orang kan. Kita nak bagi dia orang panggil apa? Antara sesama sendiri 6 orang tu, 5-6 orang tu, ada chemistry tu susah juga tu sebenarnya Cikgu. Kita nak kena bentuk sebenarnya chemistry tu. Bukannya kalau hari ni kita tubuh tim tu, malam kejap lagi kita main, kita scrim, kita boleh dapat terus. Okey, awak pergi mid lane, awak pergi lower lane contohnya kan. Kita mesti kena ada chemistry tu, kita kena build chemistry tu. Itu yang penting tu kalau dalam e-sport ni saya nampak. Sebenarnya kerjasama tu penting sebenarnya, betul tak Cikgu? Ya betul. Memang kerjasama ni walaupun orang tengok kan macam Cik Syah bagi tahulah tadi, main game je lah. Kenapa nak kena sama-sama apa semua kan. Itu sangatlah tak betul. Itulah menyebabkan bidang e-sukan ni persepsi negatif daripada banyak pihak. Dia cakap main game ni, tak adalah main game je pun. Sebenarnya dalam game juga satu bentuk pendisiplinan diri, di mana kalau kita dah diberi role. Contoh saya mid laner contoh, saya pula support contoh. Role ni adalah salah satu bagi saya lah, salah satu bentuk disiplin juga. Tiba-tiba saya dah bagi awak role support tapi awak tiba-tiba nak jadi tank, tak boleh lah kan. Jadi kucak-kacik dalam grup. Jadi bila dalam satu tim tu kucak-kacik, susah lah nak menang pun susah. Jauh sangat lah nak menang kan. Jadi bagi saya hanya benda tu sangat penting. Itulah saya cakap mengenai sukan ni. Tambah lagi satu Cikgu, komunikasi. Ya betul, komunikasi. Komunikasi tu kalau tak ada, walaupun lah kalau kata dalam satu grup tu ada seorang ni memang dia pro lah. Macam sebelum ni saya tengok ada je 3 perak, 2 kedah, saya tengok. Kalau nak harapkan dia seorang, dia tak boleh pergi juga sebenarnya Cikgu, betul tak? Dia mesti kena tim juga.
Kan? Okey. Kalau bercakap daripada bidang komunikasi ni sangat banyak lah. Itu belum lah kita cakap yang jenis yang stres, nak rage, apa kita nak marah-marah kan, itu tak boleh lah. Okay, kita kena ada daripada segi emosi pun kena toksik. Kita panggil bahasa gamer toksik. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak maki, sikit-sikit nak carut. Tak boleh lah. Okay, kita kena jaga kita punya etika. Okay, benda tu dia benda tu lah yang disiplinkan benda-benda tu memang betul. Memang cikgu ada ingatkan dekat dalam grup WhatsApp tadi lah supaya jaga benda tu. Ya betul. Tiap kali nak mula match saya akan bagi tahulah. Jangan jaga tutur kata, hormat pihak lawan, jangan cuba buat benda-benda yang tak menyalahi etika. Itulah saya sentiasa ingatkanlah pada pelajar-pelajar saya. Okey. Kalau let's say kita cerita pasal kenangan manis cikgu, dah 2 siri dengan kita ni. Dan ada pun nanti ni akan pergi kepada JVJ, juara versus juara 26,000 bulan. Apa kenangan, kalau ada kenangan manis, bagi tahu kenangan manis tu. Ada kenangan pahit, bagi tahu kenangan pahit cikgu. Okey, daripada kenangan ni sangat banyak lah. Kalau tengok kita daripada bulan, tak silap saya bulan Mac sekarang dah bulan Jun. Betul. Jadi Mac, April, Mei, Jun, dah berapa bulan dah. Yang saya sangat hargai benda event yang Jen Bijak buat ni adalah saya dapat kenal ramai cikgu-cikgu pengurus pasukan daripada sekolah lain. Dan juga kami boleh berkomunikasi, boleh kenal-kenal, boleh minta nak friendly ke, nak scrim dengan team masing-masing ke. Itu buat saya rasa bagus, sangat bagus benda ni. Kita boleh kembangkan kita punya networking dengan cikgu-cikgu. Bukan sahaja main game je lah. Kadang-kadang kita pun nak main game macam cikgu-cikgu juga kan. Ada cikgu-cikgu satu kepala macam kita juga. Boleh buat team ke, main sama-sama. Ukuah tu. Dapat bina satu talian silaturahim tu lah. Itu kenangan manis. Kalau kenangan yang tak berapa manis ni kalau kenangan yang tak berapa manis ni mungkin daripada segi bila pelajar-pelajar ni kadang-kadang di give up. Itu memang satu cabaran lah kepada guru-pengurus pasukan ni. Kita nak mantapkan dia orang punya emosi ni, jangan bagi dia orang jatuh. Itu susah sikit lah bagi saya. Bukan senang lah sebab kita bukan berhadapan dengan kita dalam WhatsApp, dalam Telegram. Itu je boleh kita buat. Betul. Kita tak nampak situasi mereka ni macam mana cikgu kan? Ya betul. Dia orang tengah dia tangan basah lah apalah kan. Kita mana tahu masalah dia orang kan. Tiba-tiba internet lag apa kita tak tahu. Jadi itulah betul. Kita sebagai pengurus kan kena fikir benda-benda macam tu lah. Itu je lah. Cikgu ada dekat dalam grup Telegram yang pengurus ke? Ada, saya dalam grup Telegram pengurus, saya masuk dalam grup Telegram Jen Bijak pun ada juga. Yang grup Telegram pengurus bagi cikgu macam mana je? Pendapat cikgu untuk grup ni? Membantu ke ataupun tak membantu? Saya sangat membantu sebenarnya, sangat membantu. Yang biasa saya tengok Puan Julia ni sangat membantu. Walaupun orang tanya pukul 2 pagi, 3 pagi, mesti dia akan jawab. Walaupun lambat ke cepat dia jawab juga. Okey. Selalu ingatkan apa ni, tengok pin post kan. Jadi bagi saya itu adalah baguslah dari segi komunikasi dengan pengurus-pengurus ni. Kami pun bukannya semuanya pandai kan. Bukan semuanya ada IT savvy apa semua susah juga. InsyaAllah bagi sesiapa yang ada dalam grup tu, dalam grup pengurus tu, insyaAllah bulan 8 nanti untuk Merdeka kita akan bagi satu tournament untuk cikgu. Kita akan invite cikgu untuk satu tournament. Boleh start lah ni create group. Dekat dalam group je nanti kita buat. Boleh buat team sendiri. Cikgu-cikgu boleh buat team sendiri. Nanti kita offer dekat dalam group cikgu. Okey. Lepas tu cikgu. Saranan ataupun harapan cikgu sama ada untuk isukan ni ke ataupun kepada murid, kepada bakal-bakal ni, kita tengah open kan pendaftaran kan, bakal-bakal pengurus yang baru ni, apa saranan dan harapan cikgu? Okey, baik, daripada saranan saya lah sebagai guru yang baru je ada pengalaman yang bawa budak selama 2 CD ni, bagi saya guru-guru kalau boleh banyakkan bertanya. Kita ni kadang-kadang malas nak bertanya kan, kadang-kadang nak lepas kat budak je, apa buatlah sendiri.
Kalau boleh kita belajar sikit macam mana nak isi form, macam mana kita nak copy maklumat daripada budak, macam mana kita nak ambil maklumat. Guru-guru lain sangat pengalaman. Ada guru-guru yang dah biasa buat kejohanan. Banyak saya belajar. Baru ni untuk siri 2 kami ada buat banyak kejohanan dengan SMJK Yuk Choi, Cikgu Syahadan, Cikgu Dan Leaf, dia punya Facebook page. Kami selalu buat, kami belajar dengan dia macam mana dia atur pertandingan, macam mana dia atur dia punya jadual. Itu daripada situ saya tengok. Jadi benda ni kadang-kadang ada cikgu yang beban, bagi mereka ada beban, tapi sebenarnya kita boleh belajar something daripada benda tu. Itulah harapan saya agar cikgu-cikgu akan terus belajarlah. Kita sama-sama belajar. Saya pun bukanlah pandai sangat. Kadang-kadang ada banyak benda saya tak tahu. Saya belajar dengan ini. Kalau tak tahu saya tanya ini, kalau tak tahu saya tanya. Okey, harapan saya untuk e-sport ni pula. Okey, e-sport ni kalau boleh dapat dikembangkan lagi lah. Okey, sebagai macam dijadikan sebagai salah satu cabang yang penting dalam kuku sekolah, kurikulum. Okey. Saya kalau untuk Perak ni lah, saya nak berterima kasih dekat ni lah, dekat tim daripada JPN, Puan Su. Dia memang banyak membantu kita ni daripada segi promosi ni. Yang tadi tu yang kita dapat akses kepada page JPN Perak ni pun daripada dia kat ni sebenarnya. Dia yang berurusan dengan admin lah. Dia berurusan dengan admin, dia kata okey, so nanti kita boleh live kan di page sana pula. Kita punya siri 3 ni. Kita boleh start dengan siri JVJ kita. Tak ada masalah. So nanti maksudnya kalau kita dah ada kat sana kan, parents ni dia akan nampak sikit sebab page tu page JPN kan, contohnya. Lagi satu cikgu, cadangan, kalau cikgu ada cadangan untuk penambahbaikan program-program yang macam gini. Cadangan ya. Bagi saya cadangan untuk menambah baik untuk program yang seperti mana Jen Bijak buat ni, mungkin boleh diberi pendedahan dulu kepada cikgu-cikgu ataupun anak-anak murid tentang e-sport ni di peringkat sekolah. Bukan secara umum lah bagi saya. Di peringkat sekolah. Sebagai contoh, kita buat satu kursus e-sport management ataupun cara-cara nak kendalikan tournament ataupun cara-cara, bukanlah tournament khususnya, umumnya kepada e-sport tu sendiri, e-sukan. Mungkin Jen Bijak boleh aturkan satu slot kepada cikgu-cikgu, dijemput masuk, boleh isi mata ladap apa ke, tak kisahlah, tapi satu bentuk pengisian untuk mendedahkan kepada cikgu-cikgu e-sport. Kadang-kadang ramai cikgu tak tahu, cikgu pun nak cungkil bakat budak ni macam mana, saya pun tak main game, saya tak tahu macam mana. Itu penambahbaikan lah. Daripada segi manajemen Jen Bijak, saya sangat saya tak ada problem sangat. Kalau tanya saya memang tak ada problem. Saya okey je. Cuma Jen Bijak agak dia sangat bagus sebab dia membuat event yang Jen Bijak buat ni, dia bersama-sama dengan KPM, bersama-sama dengan KBS, disebabkan itulah cikgu-cikgu jadi sungguh nak hantar pelajar. Kadang-kadang kita ni tengok NGO ni macam umum je, tak apalah, tak payahlah buat masuk sebab tak dapat CJ lah apa semua kan. Itu yang saya puji lah Jen Bijak murni ni. Tapi kalau saya rasa benda yang cikgu cakap tu pun lagi satu tu kena terima kasih kat tu dekat dengan Puan Su ni, sebabnya akan datang untuk Perak ni saya rasa akan ada satu program yang macam cikgu cakap tadi tu, pendedahan tu akan ada. Kita tengah work out satu working paper lah dengan Puan Su. Nanti kita tengok macam mana. Apa-apa nanti kita akan umumkan dekat dalam grup pengurus tu. InsyaAllah. Betul lah tu. Sebabnya bagi kebanyakan orang kira e-sport ni benda baru sebenarnya. Bagi kebanyakan orang lah. Tapi baru tak baru pun lagi-lagi zaman-zaman COVID ni, zaman-zaman MCO ni, inilah program ataupun aktiviti yang kita boleh buat, yang kita patuh. Betul tak? Kalau kita nak ajak berkumpul ramai-ramai, saya rasa tak payah kita saman kita nanti kan. Betul tak? Kalau kita nak kumpul ramai-ramai nak ada program macam ni. Tapi bila kita buat ni online, program ni online macam ni, so satu budak dapat aktiviti, satu kita dapat pupuk semangat setia kawan dia, komunikasi dia, jaga time management dia. Dalam satu tempat kita dapat kumpul. Lepas tu macam cikgu cakap tadi, yang mana-mana yang kata ada masalah
cikgu sendiri di peringkat cikgu dah boleh solve kan dekat dalam grup-grup WhatsApp yang cikgu dah buat, betul Ya betul. Kunci dia lah, kunci dia komunikasi. Betul, komunikasi. Betul. Kita tak nak ambil masa cikgu lama sangat sebab pun dah, saya rasa ni dekat setengah jam juga dah kita ni kan. Okey. So kalau cikgu ada kata-kata akhir, cikgu nak bagi tahu dekat bakal pengurus baru ataupun untuk JBJ 26 hari bulan nanti, cikgu boleh ni. Ucapan lah sikit. Okey, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada Jen Bijak sendiri, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan Pelajaran Malaysia, sebab dapat anjurkan event yang sebegini untuk anak-anak kita, anak-anak murid kita. Secara tak langsung boleh cungkil bakat yang terpendam. Secara tak langsung juga dapat buka mata masyarakat, guru-guru, ibu bapa tentang e-sport ataupun e-sukan. Kita boleh nampak apa careernya kat situ, apa dia punya jalan dia, apa kelebihannya, itu yang penting. Dan untuk pengurus-pengurus baru yang akan nak bawa para pelajar, nak bawa pasukan-pasukan sendiri ke Jen Bijak, teruskan. Tak ada masalah. Memang sangat-sangat dialu-alukan. Kita boleh belajar banyak benda baru, sangat banyak. Saya pun bersyukur sebab saya dapat join Jen Bijak punya event ni, sebab saya dapat belajar macam mana dia orang kendalikan, macam mana kita nak komunikasi dengan para pelajar. Kadang-kadang kita nak ambil maklumat, betul komunikasi dengan pihak penganjur. Jadi itu adalah merupakan satu kenangan yang bagus lah untuk cikgu-cikgu. Dan juga saya nak beri kata-kata semangat kepada tim-tim saya lah, SMK Taman Tasik, dan juga tim-tim lain yang menyertai juara versus juara 26 Jun ni, untuk under 18, under 12, saya tak ingat berapa bulan. Semoga selamat berjuang. Selamat berjuang dan berikanlah yang terbaik, sebab kita bawa nama sekolah kita. Secara tak langsung kita bawa nama negeri kita. Betul, cikgu. Ingat tu. Itu yang paling penting tu. Kan? Ya, betul. Kita bukan kaleng-kaleng, cikgu. Ya, betul. Okey, cikgu, mantap lah cikgu, mantap lah. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih dekat cikgu sebab kita ni kira short notice kan cikgu, kita invite cikgu ni kan. Dan saya terima kasih kepada cikgu sebab cikgu sudi untuk bersama-sama kita. Dan nanti saya akan bagi tahu program apa kita panggil ni? Sembang santai ni kita akan ada lagi lepas ni. Kita akan ada mungkin setiap Rabu dan setiap Jumaat kita akan ada. Kita cuma nak engage dengan cikgu, engage dengan parents, dengan murid-murid sendiri. Kita nak jadikan e-sport yang kita buat ni, program yang kita buat ni, dia boleh pupukkan semangat sesama kita ni. Kan? Kalau kita buat e-sport, just sekadar buat e-sport, betul tak ada pengisian, kita rasa rugi sebab kita macam cikgu cakap, kita dah kumpulkan ramai cikgu dan cikgu pun boleh berhubung dengan cikgu-cikgu lain. Ukhuwah dah boleh jalin kat situ. Rugi kalau kita stop sekadar main je kan, rugi, sangat-sangat rugi. So kalau betul, macam satu lagi cikgu, kalau contoh kata kita nak cadangkan program ni lagi untuk negeri Perak join tahun depan, macam mana cikgu? Saya memang berbesar hati sangatlah. Terima kasih sangat-sangat kalau Jen Bijak boleh buat lagi lah event-event sebegini. Sebab kita bukannya selalu dapat peluang kan. Kadang-kadang sekolah ni dia macam tertutup. Kita buat event di sekolah saja. Jadi murid-murid pun tak ada peluang nak ceburkan diri. Sebagai contoh yang Jen Bijak ni dapat juga kita bawa budak kita. Kita bawa budak kita untuk e-sukan. Untuk bukan semata-mata sukan yang ada di sekolah yang biasa yang di bawah kurikulum. Ini untuk lebih untuk lagi-lagi yang berbakat. Sangat-sangat rugilah kalau dia ni sangat berbakat tapi kita tak bawa ke atas kan, tak bawa ke kejohanan. Di mana tempat yang diorang boleh salurkan dia punya bakat. Itulah. Saya memang saya akan join lah kalau Jen Bijak buat lagi untuk negeri Perak. InsyaAllah cikgu, kita doakan bahawa tahun depan kita boleh buat lagi sekali. Satu lagi sebab kita dah berada dengan MASF kan, kita dah pakai platform dia tu. Kemungkinan kita tak tahu kan, sebabnya ada berlaku pada siri satu pasukan dekat negeri Johor, pasukan sekolah tu dia dapat tajaan. Dia dapat tajaan cikgu, negeri Johor. Dia dapat tajaan sampai kan masa tu syarikat tu dia cakap saya nak taja tapi saya nak awak semua pakai nama syarikat dia dulu lah. Kat depan kan, contoh dia kata bos tu. Lepas tu baru nama pelajar. So kita tak sangka. Maksudnya benda-benda macam tu kita tak tahu tapi boleh terjadi ya juga. Sebab dalam e-sport ni
kalau kita ada bakat, orang akan nampak walau macam mana pun. Tapi kita kena mula somewhere, betul tak? Kalau kita tak mula, maksudnya kita pun tak tahu kita boleh sampai ke tahap mana. So kita harapan kita masa kita buat jazz ni, harapan kita macam tu lah. Kalau satu hari nanti mana tahu kita dapat melahirkan pemain-pemain e-sukan yang boleh mewakili Perak ke, boleh mewakili Malaysia ke, untuk sukan C ke kan. Mana tahu sampai ke Olimpik, tapi dia orang bermula daripada jazz. Dia orang bermula dengan tim Cikgu Aslam. Champion lah bagi kita. Betul kan? Ya betul, saya setuju sangat. Kita memang sebenarnya kita banyak sangat atlet-atlet e-sport yang bukan yang tak berapa nampak, bukan maksud saya tak berapa popular. Tapi kita dah ramai sebenarnya atlet-atlet yang dapat mewakili negara ke peringkat kebangsaan, contoh macam FIFA, contoh macam Tekken, contoh macam Dota, contoh macam LOL, contoh macam StarCraft, Mobile Legends, PUBG semua kan. Sangat banyak kita punya player yang dah ke peringkat terbangsa tapi tidak diberi peluang ataupun rakyat tak tahu sumbangan dia orang ni bawa nama negara. Betul. Saya setuju dengan Cik Syaz. Okey, benda ni adalah satu orang cakap permulaan kepada anak-anak kita. Untuk yang berbakat, mana tahu kita tak tahu kan. Kalau dia boleh dapat further dia punya career dalam bidang e-sukan. Tak semestinya sebagai gamer, mungkin sebagai mungkin boleh jadi caster ataupun mungkin boleh jadi pengulas untuk sukan-sukan lain, bukan untuk e-sukan je. Banyak sebenarnya career, bukan sebagai gamer saja. Ya betul. Sebab e-sport ni memang meluas. Dia graphic designer, boleh pun graphic designer, videographer, orang-orang belakang tabir. Kadang-kadang macam saya pun tak main sangat game. Saya social gamer je lah. Tapi kita boleh uruskan game. Kan pelik benda tu macam tu kan. Boleh jadi event planner, contoh macam event bijak ni kan. Betul, event planner. Betul. Maksudnya peluang tu ada, cuma dia orang nak capai peluang tu ataupun tak, macam tu je. Ya betul. Saya setuju. Okey. So sekali lagi cikgu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi bersama-sama dengan kita pada petang ni. So kalau PDPR next week ni macam mana cikgu? Dah ready ke? PDPR insyaAllah dah ready dah. Kami pun dah ada jadual masing-masing dah. Jadi insyaAllah ready dah. Adalah semua bahan-bahan semua tu. Okay, insyaAllah. Sebab kita sekarang ni kita kena ikut normal yang baru ni lah kan. Kalau kita betul. Memang kalau boleh kita nak semua orang pergi sekolah, tapi kalau kita tak buat PDPR pun tak boleh juga, betul tak? Ya betul. Pembelajaran mesti diteruskan walaupun di rumah, walaupun di mana-mana saja, walaupun tak pergi sekolah. Okay. Betul. So nanti saya nak nasihatkan kat sini kepada semua bakal-bakal pemain yang akan masuk siri 3 ni. Nanti minggu depan dah start PDPR tu, janganlah sebab nak main game ni nanti kan tak masuk pula Google Meet pagi-pagi tu. Kita tak nak tu. Itu penting. So itu penting. Itu sebab tu untuk siri ketiga ni kita dah limitkan yang pengurus tu hanya biar ada orang boleh monitor terus murid-murid kita ni. Sebab kejadian murid tu itu yang lagi utama pada kita. Kalau main tu okey, nombor 2 untuk kita. Macam tu. So untuk saya hari ini terima kasih cikgu kerana bersama-sama kita. Diharap kita boleh berjumpa lagi cikgu untuk program cikgu nanti tu. Roger je kita nanti cikgu. Nanti kita try tengok macam mana kita boleh. Okey. InsyaAllah. Okey cikgu. Okey cikgu Aslam. Terima kasih cikgu. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.